Alright, Assalamualaikum. Okay, we are about to start. Macam teacher kata tadi, kita akan start about Kita akan start today about 7 books that I have read and impacted my life. Okay, so dalam musim-musim COVID ni, teacher tak ada aktiviti sangat nak ajar, and untuk clarify, teacher nak menjawab lah soalan certain parents yang tanya, bila I give up the house in UK Perdana, am I not teaching anymore? Okay, jawapan dia ialah I'm still teaching. Okay, for students di area UK Perdana, I'll be going to their houses after time COVID ni. Sepatutnya kita plan selepas raya, tapi somehow awal March hari tu teacher decided to let go the house earlier, so that bulan 4 adalah bulan terakhir kita belajar di dalam rumah di UK Perdana tu. But unfortunately, I was warded a day before RMO started, and then it went on until today. So kita tak ada kelas lagi lah setakat ni, but soon after 14 of April, whenever we have class, insyaAllah I'll be going to students' houses in UK Perdana. So yang sebenarnya the idea was to set up a proper school, bukan school, formal school, but I would call it a school di Seremban. But because of RMO ni lah, okay, teacher decided that I should put on hold dulu idea tu, dan focus on whatever I have in KL first. Okay, tak ada rezeki untuk balik ke Seremban dan berkhidmat semula as a teacher di sana, within my own capacity, seperti yang orang lain anda semua tahu. The past 10 years, like 7 to 9 years back, I had my own tuition center in Seremban. I did not want to go back to Seremban to have another tuition center, no, but rather there's another plan with regard to education that I actually had set up, but due to RMO and all this COVID pandemic, I think that idea has to be put on hold for a while until everything settles. Okay, dan yang terbaik bagi teacher nampaknya lah, wallahualam, is that I have to wait until all my students in UK Perdana settle dulu dengan periksa masing-masing, then only we will start with everything that has to do in Seremban. And speaking about Seremban, insyaAllah maybe it could be a place for you to have training to manage your tuition center. Wallahualam, sebab tu teacher masih menyimpan hal ni, kerana the work has to be done first before it is launched. Okay, the groundwork semua kena settlekan dulu. So actually groundwork was like 70-80% done until this RMO came, but teacher tak ada regret about that. It is maybe ada blessingnya di situ. Okay, nak kata it's a great loss, tidak juga. Nak kata it's not a great loss, sedih juga. Okay, my plan has to be put on hold. So back again here in KL. Okay, we're gonna I'm going to share with you today 7 books that have impacted my life. Okay, 7 books that have impacted my life in various ways that and today I'm going to share with you the titles, the photos of the front page of the book, and then the author. Okay, why I'm sharing this is because these books have changed my life. These books have improved the way I think and see myself. It has also changed how I see the world and people around, and
I hope when I share this, if you have in mind or looking for books to read next or during this RMO, you may consider all these 7 books. Okay, so these books is not something that I read recently. Some of them could be from my teenage days, and yet they are still meaningful until today. So let's begin with number 1. Okay, the first book that I read entitled "You Can Raise a Well-Mannered Child" by Heinz Moore. Okay, I can't remember her full name, but it's Heinz Moore. Okay, so in this book, how it has impacted my life is that this book did not only teach manners, but also taught me etiquette, and also improve myself as a young lady. When I read this book in 1998, I was 14 years old. I was growing up. I was a teenage girl. So when I found this book in MPH, if I'm not mistaken, I grabbed a book. I grabbed that book because I felt that I was quite naughty back then, so I need to improve myself. Then I needed to read that book. So Alhamdulillah, that action has really helped me, in which the book talk about manners, how a woman should act, how guys should act, how you should be treated outside by men, by women, and by adults, and also by your peers, your classmates, and people around you. So I learned about self-worthiness, and also it taught me to be like macam I have the eagerness to change myself to become a better person, and then I nak jadi lebih bersopan, and then I want to kejar all the manners activities that includes mannerism in it, like belajar bersalam dengan orang, belajar bersalam dengan non-Muslim, and then a distance, handshake, apa yang betul, apa yang tak betul, apa yang salah, cara pegang tangan, and then how firm you should do, and then learn how to put the bib, okay, where to wipe, and then berapa banyak kotoran yang patut tinggal dekat bib, susunan sudu garpu waktu makan, all that. Okay, so that's how, and that's what I learned from that book. Okay, and then one of the things that I fondly remember after reading this book is that I learned how to write condolences messages whenever a friend falls sick, or whenever they were absent from school last time. So in appreciating my initiative to do that, my parents took a step further when they taught me how to write kad hari raya to pembesar-pembesar negara. So I did that. I sent to, zaman tu zaman reformasi tau, so I sent to Nurul Izzah, I sent to Dr. Mahathir, I sent to Agong. At that time, if I'm not mistaken, it was Tunku Syed Sirajuddin, if I'm not mistaken. Okay, and then of course my crush at that time, Sultan Hassan al-Bolkiah. And for Sultan Hassan al-Bolkiah, I've been sending it like macam for many years, even until I was already at work. Masa dah zaman sekolah, dah kerja pun, I continue to write to Istana Nurul Izzah in Brunei, because they respond to all your
birthday cards, card hari raya and all. Okay, alright. So that's it. And then okay, I have to turn this off for a while, otherwise it keeps on making noise. This is my tablet. It turns on and off on its own. I made it that way, but kalau tak off, it's going to make a lot more noises. Okay, alright. Okay, shutting down. Okay, alright. Now, second book is 7 Highly Effective People by Dale Carnegie. I read this book because I came across this title in my mom's friend's house during Hari Raya. I like it because of the number 7, and then I wanted to know what does it mean by highly effective people. So I read it, and then after seeing that, I was eagerly reading that book. What my mom did was, my mom photocopied the pages from the book from the page that I last read, and make it a book of its own, so that I could have my own copy. I would say that is, when I grew up, I learned that that's not a good practice, but after all, it teach me something. Okay, that okay, what did this book how did this book impacted me is that, number one, I felt so proud because I read the same book that my dad used to read. My dad used to read a lot of books from Dale Carnegie. So having to read one of the books that he chose for himself was an honor for me, because I felt that we have the same wavelength. Macam tu lah, lebih kurang. And then this book taught me how I should be happy in whatever situation I am, and then it also teach me how to deal with people around me, and it taught me not to be the bad person just because people are doing bad things to you. It teach me the value that I have to remain good and what I am and how I was taught, irregardless how people treat me. Itu sangat penting. Okay, macam tu lah, kita kena hidup dengan value yang ada pada diri kita, dan ambil value yang baik daripada orang lain untuk tambah pada kita. Bukannya kita tengok orang buat jahat kat kita, kita pun join sama-sama jahat untuk balas balik. Okay, alright. So now number 3, buku yang number 3 is called David Copperfield. This David Copperfield book bukan buku pasal magic. Okay, it is about an orphan, written by Charles Dickens. I read it in my university days when I had to do literature. Charles Dickens was one of our topic of discussion, but not the book of David Copperfield. But I read David Copperfield because as I explored Charles Dickens' work, I chose to one day to read David Copperfield, and buku David Copperfield ni sangat menyentuh perasaan dan sangat macam memberi, macam full of emotion. It gives you happiness in a point of view of a child. It gives you sadness as a child yang lost his father and see his mom married to another man, a child yang was abused, being chased out of the house, a child yang kena cari dekat luar siapa yang sebenarnya sayang dia, a child yang belajar tentang bahawa mak-mak saudara ni walaupun dia sayang kita di depan mak ayah kita, rupa-rupanya kadang-kadang dia boleh tak sayang kita dekat luar. And then macam mana akhirnya dia jadi gelandangan
dan akhirnya dia belajar untuk bangun dan sedar bahawa life ni adalah pilihan kita. Macam mana kita nak life tu, itulah yang kita akan bentuk diri kita. So it is more on us than how things are treating us. Alright, so yang keempat, buku yang keempat, I tried to make it within. Yang keempat ialah La Adri. La Adri by Zahiruddin Zabidi. Okay, buku ni teacher baca last year. Alright, buku yang kelima. Alright, buku yang kelima. Buku yang kelima ialah La Adri by Zahiruddin Zabidi. I read this book last year, and I found this book in Big Bad Wolf. Big Bad Wolf is not a book fair yang I like to go, because for me, I don't always find the books that I want in Big Bad Wolf, but La Adri was somehow one of the books that I did not want or did not plan to have, but Alhamdulillah I have this book. Murah saja buku ni, RM10 if I'm not mistaken there. Then okay, why buku La Adri ni sangat memberi kesan ialah buku ini membincangkan tentang mengutamakan keutamaan. Okay, dia membincangkan di dalam Islam betapa mementingkan keutamaan itu adalah satu jenis kebijaksanaan yang sering dilupakan oleh orang Islam. So dalam buku La Adri ni, Zahiruddin Zabidi membuka, kalau anda baca buku La Adri ni, daripada prakata dia saja sudah cukup intellectual sangat-sangat. And then saya suka nak ambil satu quotation daripada buku La Adri ni, yang mana saya dah, orang kata, macam berpegang pada quotation ni, iaitu Zahiruddin Zabidi mengatakan ilmu itu ada 3 bahagian. Okay, bahagian yang pertama ialah kitab yang berbicara, okey, iaitu buku-buku Al-Quran, hadis. Okey, yang kedua ialah sunnah yang berdiri tegak, maksudnya sunnah yang dipraktiskan. Okey, dan yang ketiga ialah mengatakan la adri, iaitu mengatakan bahawa aku tidak tahu. Okay, so Zahiruddin Zabidi mengajak kita, okay, untuk mengatakan la adri, aku tidak mengetahui, pada mana-mana ilmu yang sebenarnya memang tidak ada pada kita dan kita tidak tahu, dan seek knowledge. So buku ni sangat memberi impact dan sangat menyentuh life saya, kerana dia mengajar saya untuk prioritize everything in life, kerana ia adalah satu tuntutan dalam keilmuan agama, dalam ilmu agama Islam. Okay, dan yang keduanya ialah kepentingan mengaku bahawa kita tak tahu adalah lebih utama berbanding dengan mewujudkan sesuatu hukum ataupun mewujudkan sesuatu dalil ataupun reasoning, okay, daripada mengaku yang kita sebenarnya tak tahu. Sebab hikmah mengaku ataupun mengucapkan la adri itu adalah jalan ilmu yang sangat luas. Itulah yang nak diterapkan dalam buku ni, dan buku ni sangat-sangat bagus. Okay, dia tidak terlalu berat tentang agama, tapi macam mana lebih berat tentang macam mana kita sebagai seorang Islam menghargai ilmu dan menggunakan ilmu dan kembali menjadi Islam yang berilmu. Itu yang sangat mahal pasal buku yang bernilai sebenarnya RM10 ni saja. Okey, dan yang terakhir, buku yang sangat-sangat
macam meaningful. Okay, yang teacher saya ambil masa 3 tahun menuntut ilmu buku ini. Kita panggil dia kitab lah, lebih mulia sikit daripada buku-buku biasa. Okey, saya ambil masa 3 ke 4 tahun macam tu menghadiri majlis ilmu untuk mempelajari buku ini. Tetapi setelah 3 tahun tu, apabila saya menemui bukunya sendiri, okey, alright, buku ni Syama'il Muhammadiyah daripada Imam At-Tirmizi. Okey, setelah saya menemui buku ini, walaupun saya dah belajar 3 tahun, pada hari ini you tengok saya masih baca di level sini saja. Alright, masih belajar. Okey, apakah isi kandungan Syama'il Muhammadiyah? Ini menerangkan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tergambarlah dengan kata-kata perbezaan antara saya menuntut ilmu selama 3 tahun itu, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dibandingkan dengan saya membacanya sendiri di dalam Syama'il Muhammadiyah ini. Okey, apabila saya membaca, dia punya impact ialah kita mula memikirkan dan duduk bertenang dan banyak bermuhasabah diri dan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kepribadian, kerana kita telah dijanjikan bahawa sesiapa yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal kita melalui selawat itu. Kerana apa? Orang yang akrab dengan dia adalah apabila namanya disebut, dia bersalawat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memohon agar Allah atau membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kita sebagai umatnya adalah melalui salawat. So apabila saya membaca buku ni, bila kita membaca contohnya secara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian menutup kepalanya, sifat-sifat pedang, sifat pakaiannya, sifat lauk-lauknya, tempat tinggal, tempat bersandar, membuatkan kita memikirkan bagaimana sebenarnya rupa Rasulullah, bagaimana sebenarnya kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan buku ini adalah satu jenis bentuk exploration saya secara peribadi mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya rasa buku ni is like a long journey for me. Setelah 3 tahun belajar menuntut ilmu mengenai melalui Syama'il Muhammadiyah ini di kelas-kelas agama, selepas saya jumpa kitab ni dan baca semula, ini adalah tahun ke-5 kot selepas saya belajar mengenai Syama'il Muhammadiyah ni, saya rasa like macam I have never learned anything and I need to read again and again. So saya rasa buku ni sangat hebat, bukan kerana kontennya hebat, bukan kerana tulisannya daripada Imam At-Tirmizi, bukan, tapi kerana kepribadian orang yang dibincangkan di dalam itu membuatkan saya rasa buku ni adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Mungkin apabila saya habis tu, saya mungkin akan membacanya lagi, seperti mana selepas saya habis kelas Syama'il Muhammadiyah, bila saya jumpa buku ni, saya masih membaca dan macam tercari-cari siapakah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So guys, alright, semoga Allah memberi kita berkenan untuk memberi kita memberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal kita pada akhirat, pada hari kiamat nanti. Okey.
Merantau ke Delhi. Okey, itu buku yang tertinggal tadi. Alright, buku Merantau ke Delhi ini adalah tulisan Hamka. Buku ini adalah bahasa Indonesia. Tapi buku dia nipis je, okey, tapi yang seronoknya pasal buku Merantau ke Delhi ni ialah ada mengisahkan 3 karakter utama sahaja, iaitu lelaki, seorang lelaki, saya dah lupa nama dia apa, A, B dan C. So si A dan B ini berkahwin kerana si A bertemu dengan B ini, isteri dia yang pertama ni, masa mereka sama-sama merantau ke Delhi ini. Delhi ke Delhi ke saya pun tak sure sebutan dia. Okey. Perempuan ni cantik lah kononnya, cantik dan sangat subtle, and then rasa macam fall in love sangat. Okay, so setelah dia berkahwin dengan wanita ni, tapi dia bukan daripada keturunan orang yang sama, Jawa dan Minangkabau if I'm not mistaken, kisah buku ni. Jadi menerangkanlah betapa keturunan juga penting dalam sistem kemasyarakatan di Indonesia. So apabila mereka merantau ni, bila nak kahwin dengan suku kaum yang lain tu agak macam satu benda yang perlu dipikirkan. So mengisahkan si suami ni kahwinlah dengan lelaki ni, dengan wanita ni. Bila dah kahwin, tiba-tiba find out that one day dia dah cukup duit, dia kata dia nak balik lah, dia nak bawa isteri dia ni balik ke kampung, nak nunjuk kat isteri dia ni lah kampung halaman dia dekat mana, apa semua. Okey, so satu hari pun dia pun balik, bawa lah isteri ni balik ke kampung. Orang-orang kampung pun suka, walaupun dia bukan suku kaum yang sama, sebab perempuan ni perempuan yang pandai bawa diri, macam very pleasant to everybody. So macam orang pun suka. Cuma ada satu kawan ni kata kat dia ni semua perfect, isteri awak ni semua okey je, cuma dia ni bukan orang kita je, awak tak nak ke kahwin dengan orang tempatan? Okey, so daripada soalan tu dia tanya kenapa nak kahwin dengan orang tempatan sedangkan dia dah ada isteri. Dia kata okey, so dia kata tak, bukan apa, kalau dengan orang tempatan harta tak luar ke suku kaum yang lain. Okey, alright. Sebab kawan ni kata kalau dia si A ni berkenan nak kahwin lain dengan orang tempatan, dia ada dah nak tunjuk, nak kenalkan kepada orang lain, orang ni berpelajaran gini. Okey, so dia balik ke bandar yang mana dia dan isteri pertama ni kawan. Lepas tu bila balik, perniagaan okey apa semua, rupa-rupanya dia tergerak hati lah nak kahwin dengan orang kampung dia tadi tu, dan mereka pun kahwin. Lepas tu bila kahwin, mula-mula okey, lama-lama isteri pertama ni menjadi macam kecil hati lah, sebab apa-apa isteri kedua tu yang didahulukan kerana suku kaum. Jadi banyaklah masalah rumah tangga, dan akhirnya isteri pertama ni dihalau keluar, dan menjadi isu keturunan ataupun isu kaum berlakulah. Maksudnya dia mengungkit baliklah dekat isteri dia yang perempuan ni dulu bukannya orang daripada kampung halaman dia, dan sebab tu dia macam tak suka dan dia halau perempuan ni. Apa kan nak dijadikan cerita, wanita ni keluar rumah dan sebenarnya berkahwin dengan pekerja kedai dia sendiri. Dari situ apa yang saya pelajari is that dalam rumah tangga ke apa kan, kita bukan keturunan yang menentukan kebahagiaan kita, dan bukan keturunan juga yang menjadikan kita orang bijaksana ataupun bodoh. Itu dia sebab akhir cerita dalam tulisan Hamka dalam buku Merantau ke Delhi ni, dia menerangkan betapa orang yang tadi sibukkan keturunan tu akhirnya ditipu oleh orang kampungnya sendiri kerana hartanya dikaut sampai lelaki ni tinggal sehelai sepinggang, dan perempuan tu balik ke kampung dia membina kebahagiaan dia sendiri. Dan
perempuan yang tadi yang kononnya dia isteri pertama yang dia hina dan dia halau tu, because dia dah pernah berniaga even sewaktu dalam perkahwinan dia dengan suami dia yang halau dia ni, hidupan dia bagus. So lagi satu perkara yang impact teacher selepas membaca buku ni ialah kita sebagai orang perempuan, okay, walau ditindas bagaimanapun, kalau kita sedar our self-worthiness, okay, kalau kita sedar our self-worthiness, kita sebenarnya ditolak ke mana pun kita mampu berdiri. Itulah buku Merantau ke Delhi by Hamka ni. Memang teacher baca awal tahun ni kot, tahun 2020 rasanya, ke tahun lepas, ujung tahun lepas, something like that, but I think it's in 2020 kot. Dia mengajar saya sebagai seorang isteri dan seorang perempuan betapa kita sebenarnya tak perlu approval orang lain untuk hidup. Okay, maksudnya kita boleh hidup within our capacity and ourselves. Betapa kuatnya seorang wanita apabila ditendang keluar pun oleh suami, sekiranya dia sedar nilai harga diri dia mampu bangun. Itu buku tu macam girl power macam tu. Okay, so itulah buku yang tertinggal tadi. Alright, so saya dah cover 7 buku yang saya tulis nak review hari ni. Dan kalau anda nak bacalah, semua buku ni memang best punya. Alright, Assalamualaikum.